Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah merujuk kepada selepas video introduction control system. Hari ini, video yang kali ini saya merujuk kepada pengenalan kepada PLC, iaitu Programmable Logic Control, yang kita selalu sebut PLC itu kan. Okey, so hari ini kita akan berbincang dan belajar berkaitan dengan pengenalan kepada PLC. Video saya yang sebelum ni dah kita ceritakan sedikit tentang PLC. Mungkin kali ni kita nak tengok dari segi susun atau sejarah bagaimana PLC ini ditemui. Okey, dalam nota kita yang telah disediakan, definisi PLC itu yang ada dekat situ adalah didefinisikan sebagai satu sistem elektronik yang beroperasi secara digital, yang digunakan dalam industri, yang mana dia menggunakan ingatan ataupun memori yang boleh diatur cara untuk memori itu juga boleh disimpan dalaman dan boleh memberi arahan khas atau arahan tertentu kepada fungsi yang dikehendaki, seperti logik, turutan, pemasangan, pembilang dan pengiraan matematik untuk mengawal pelbagai mesin ataupun proses melalui modul masukan dan keluaran digital ataupun analog. Ini secara dia punya maksud yang panjang lah. Tapi kalau kita kata dalam maksud yang lebih kompres, kita boleh katakan sebagai satu sistem yang mana digunakan industri, yang mana dia mempunyai memori, dia mempunyai pengatur cara dan mempunyai kebolehan untuk mengawal masukan dan juga keluaran. Itu yang lebih ringkas lah. So faktor-faktor kenapa PLC ini diwujudkan adalah sebab sebenarnya untuk mengurangkan kos dan untuk memudahkan industri dalam penggunaan industri. So jika kita berbicara tentang PLC, ikut sejarah PLC ini telah dikenalkan pada industri di antara tahun 1968 hingga 1970, yang mana pada waktu itu dia menggunakan relay, timer dan counter pada panel untuk memudahkan industri, terutamanya industri yang masa itu yang tengah berkembang, iaitu industri otomotif. Jadi bagi industri otomotif banyaklah benda-benda yang diperlukan untuk pembinaan. Di samping itu, sebelum adanya PLC, industri menggunakan relay yang banyak digunakan dalam industri yang sebelum ni, macam industri tenunan, industri yang berkaitan dengan tekstil pada masa dulu lah. Dan dikatakan term ataupun terma relay ini pun diberikan oleh seorang inventor yang diketahui, iaitu Samuel F.B. Morse, yang mana dia yang menemui ataupun invented pada telegraf, yang Code Morse yang kita bisa sebut tu, Code Morse kan. Dia lah sebenarnya memberikan nama term relay tu, atau kita sebut dalam bahasa Melayu geganti,
pada industri lah. So sebelum adanya PLC, kebanyakan industri menggunakan relay. Tapi dia ada kaitan lah antara dua tu. Bila wujudnya sebelum wujudnya PLC, maksudnya ada relay. Ada relay. Ada macam tu. Okay. So tadi kita bincang tentang sejarah kewujudan PLC. Kita terus pergi kepada macam mana dia boleh wujud. Tadi kita dah sebutkan, diwujud disebabkan oleh kerja-kerja perindustrian yang semakin berkembang. Yang perindustrian yang berkembang pada permulaannya perindustrian yang menggunakan tenaga manusia ataupun pacuan insani. Ini sebagai contoh. Yang ni saya dah gambar ni saya dah ada bincangkan pada video saya pada introduction control system. Tapi kita ulang semula. Ini industri yang pada masa dulu, industri minuman dalam botol. Yang mana dia menggunakan sepenuhnya tenaga manusia, tenaga insani untuk mengisi bahan bernali dalam botol. Dan yang kedua ni, pekerja yang kedua ni, dia meletakkan penutup botol, dan pekerja ketiga ini menyusun botol di dalam kotak. Itu yang industri yang mula-mula sekali yang ada. Kemudian industri yang menggunakan mesin dan manusia, yang menggunakan pacuan insani. Ini dalam yang saya cakap tadi tu, yang dalam industri perindustrian kain tenunan, dalam tekstil masa dulu ni, dia masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankan mesin. Selepas pada tu, perindustrian yang menggunakan mesin dengan tekanan. Ini yang menggunakan pressure. Masih lagi dalam perindustrian tenunan, sebab dulu pada waktu dahulu perindustrian, antara perindustrian yang besar adalah perindustrian tekstil lah. So menggunakan pressure untuk membantu kerja-kerja manusia lah, yang menggunakan tenaga insani. Semua ini yang kita lihat ni adalah perkembangan industri, yang mana perkembangan industri itu dia semakin dia berkehendakkan kepada proses yang lebih cepat, kualiti dan sebagainya. So inilah wujudnya mesin-mesin perindustrian. So selepas pada yang menggunakan pressure, industri selepas itu menggunakan mesin pacuan elektrik. So ini revolusi dah lah, So industri penghasilan kertas ni menggunakan mesin yang dijanakan oleh elektrik. Kalau kita tengok ni memang besar lah mesin dia sangat besar dalam satu bangunan. Dia menggunakan tenaga elektrik. Orangnya kecil bahagian bawah ni, yang ada kontrol mesin ni, yang bahagian bawah ni. Setiap satu bahagian tu ada manusia ataupun pekerjanya mengawal. Seterusnya hasil daripada perindustrian yang menggunakan mesin pacuan elektrik tadi, wujudlah mesin pacuan elektrik yang seterusnya, iaitu mesin pacuan elektrik dengan kawalan dan mesin pacuan elektrik tanpa kawalan. Yang tanpa kawalan ni yang biasalah, maksudnya yang macam kita ada mesin yang kita tak dikawal ke atasnya, maksudnya sentiasa berfungsi lah. Yang ini kita akan bincangkan pada area dengan kawalan lah. Lebih pada area dengan kawalan. So di bawah mesin pacuan elektrik dengan kawalan, kita ada dua, iaitu kawalan yang berunsurkan ataupun kawalan yang dikawal oleh pemproses, kawalan pemproses yang kita panggil CPU. Ini yang terbaru lah, yang kita guna pakai pada pada waktu sekarang ni. Dan kita ada juga mesin pacuan elektrik yang digunakan dengan kawalan gerganti, kawalan relay tadi ni. So kawalan relay ni yang kita kata masih yang pada dahulunya, pada tahun 1968, 1970,
permulaan digunakan kawalan secara geganti ataupun relay. Okey, seterusnya bila dia dah semakin maju, kita menggunakan mesin pacuan elektrik dengan kawalan pemprosesan CPU, yang mana di bawah CPU ni dia ada beberapa lagi lah, iaitu PLC yang kita sedang bicarakan sekarang, dia ada komputer, dia ada lain-lain lah. Dia ada yang dikawal oleh komputer, yang dikawal oleh lain-lain ni. Sampai sekarang ni kita ada handphone, kita ada macam-macam lah kawalan-kawalan yang boleh mengawal sistem kawalan CPU, microcontroller, itu dia punya bahagian-bahagiannya lah. Okey, untuk PLC ini adalah gambar berkaitan dengan PLC. Ini PLC ini adalah PLC yang dicampur berbagai jenama lah. Ada yang jenis modul, ada yang jenis rack, ada yang jenis compact, ini jenis-jenis PLC. Nanti itu pun kita dah bincangkan pada video saya yang lepas, introduction control system. So kita tengok apa masalah mesin pacuan elektrik dengan kawalan geganti yang kita sebutkan tadi tu. Yang sebelum masuk kepada PLC tu, relay geganti lah adalah yang pacuan yang industri gunakan pada waktu itu. Ini bentuk-bentuk ni kalau pelajar-pelajar pernah lihat, yang bentuk-bentuk ni semua ada dalam bengkel motor kontrol lah, yang kita buat lita kawalan motor. Ini pemasa ni. Overload relay ni. Okey. Antara masalah yang dihadapi menggunakan teknologi yang kawalan geganti atau relay ni, pertamanya kotak panel dan kotak kawalan ni terlalu besar. Kalau kita tengok dulu-dulu, ini industri dulu lah, kawalan dia, kalau tengok sini master unit dia penuh dengan relay, penuh dengan application ni penuh dengan relay. Power test panel, dia punya transformer dalam ni sangat besar. Ni gambar ni kecil lah, tengok dia punya paparan ni besar ni macam dia pillar lah. Kalau tengok 1/4 inci ni, mana 20 ni kira besar ni dia punya kotak ni. Okey, so ini adalah bentuk kabinet, dan masalah utama dia adalah sangat besar. Dan seterusnya masalah lain dia adalah kerja-kerja pendawaian troubleshoot mengambil masa yang terlalu lama untuk dilakukan. Ini kerja-kerja memang lama lah. Kalau dah besar macam tu, banyak relay, kita nak test satu-satu mana relay yang rosak dan mana relay yang perlu diganti dan sebagainya. Memang ada mengambil masa yang sangat lama. Selain pada tu, masalah penguasaan pendawaian juga sangat sukar untuk dibuat. Kerana terminal pada geganti terhad. So dia kena sambung. Kita pun dapat, masa kita buat wiring motor control pun kita dapat tengok lah, terminal tu sangat terhad. Selain pada tu, operasi mesin juga terpaksa dihentikan jika ada pengembuasawaian pendawaian pada kotak panel. Itu kena berhenti, tak boleh nak sambung sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Macam kita buat motor control, DOL, kawalan lita kawalan motor, DOL, start delta, forward reverse, kita tak boleh berhenti sebelah, kita kena stopkan semua sekali. Okey, selain daripada tu, masalah lain adalah memerlukan pekerja yang mahir lah, orang yang tak yang mahir untuk menenggara dan membuat pembaikan pada kawalan geganti atau kepada yang dikawal oleh geganti atau relay ni lah. So tak boleh di-adjust dibaiki oleh orang yang tak mahir lah. Macam kita dah selalu buat dalam bengkel, bila pelajar memasang
circuit kontrol motor control. Bila salah tu kan, susah kan. Kalau kita tak mahir, dia akan jadi lain. Kita tak dapat apa yang kita nak dalam kita nak forward reverse, kita nak set dia punya timer dan sebagainya tu. Sambungan litar kawalan, sambungan litar utama. Okey. So selain pada tu, pengubahsarian proses mesin juga sangat sukar lah. Sebab bila kata dia nak ubah proses mesin tu, dia kena ubah keseluruhan kotak panel tu. Dia tak boleh ubah sebahagian. Macam tadilah. Dia kena ubah keseluruhan sebab dia berkaitan. Dalam kontrol motor control circuit tu, kalau kita nak ubah satu, kena ubah semua. Kata tersilap satu, contohnya macam biasanya kabel neutral kita tersalah bahagiannya, so kita kena ubah semua bagi standard semua sama lah. Dan akhir sekali, penggunaan kuasa elektrik untuk kalau kawalan ganti ni adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Okey. So PLC yang pertama, jenama dia Medicon. So pada tahun 1968, syarikat General Motors buka tawaran untuk penggantian kepada sistem kawalan ganti ni. Jadi sekumpulan pakar yang diketuai oleh Dick Morley dari Bedford Associates, dia sahut cabaran lah. Dia nak buat perubahan. So bernama PLC jenama Medicon ni, iaitu nama panjang dia Modular Digital Controller dia dihasilkan. So daripada pakar tadi tu yang diketuai oleh Dick Morley tadi tu, dia menghasilkan satu PLC yang berjenama Medicon. Okey, kemudian jenama Medicon ni akhirnya dia berpindah milik syarikat yang kita kenal sekarang sebagai syarikat Schneider. Schneider ni dia sangat ni lah sekarang ni. Schneider ni dia sangat besar lah sekarang ni. So kalau kita nak beli Schneider punya ni pun mahal lah, lebih mahal lah daripada yang jenama yang biasa. So kita patah balik sikit nak tengok picture pada Medicon ni. Ni bentuk model-model PLC di jenama Medicon. Kalau tengok semua jenis rack, jenis besar jenis rack. Rack yang modular dia sangat besar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada definisi PLC. Okey, definisi PLC. So PLC ni boleh dikenal sebagai satu sistem elektronik digital lah. Okey, yang digunakan di dalam persekitaran industri, yang menyimpan arahan-arahan di dalam peranti ingatan yang boleh diatur cara. Ini dia banyak maksud-maksud dia. Yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu seperti berikut, iaitu logik, turutan, pemasaan, pembilang, aritmatik. Dia boleh buat kira-kira lah, aritmatik. Dan akhir sekali, kita boleh masukkan dalam definisi PLC adalah yang dapat mengawal pelbagai mesin atau proses melalui bahagian masukan dan keluaran digital atau analog. So ini adalah maksud definisi PLC. Okey, seterusnya pengeluar dan jenis-jenis PLC. So kita nak kenal juga apa jenis pengeluar yang pernah mengeluarkan PLC, ataupun yang mengeluarkan PLC dan jenis-jenisnya. So jenama yang biasa yang ada sekarang ialah yang pertama sekali Medicon. Ini pun Medicon. Okey. Yang kedua Moeller. Yang ketiga Omron. Ini kita biasa dengar. Yang keempat Mitsubishi. Ini adalah industri. Yang kelima Nice. Yang keempat Festo. Dan yang akhirnya Giants. So ini adalah gambar-gambar
jenama yang disebutkan tadi tu, PLC tadi tu. Dan bentuk-bentuk dia, kalau tengok bentuk-bentuk hampir sama. Hampir sama saja. Dan yang yang tak ada dalam ni adalah Siemens logo. Siemens pun keluarkan PLC, tapi dia yang jenama asal yang keluaran awal dulu yang jenama-jenama yang disebutkan di atas ni lah. Okey, so jenis-jenis PLC yang ada ialah yang pertama jenis compact ataupun padat. Yang compact ni ni bentuk yang kita ada tu CPM1A, CPM1E, CPM2A, CPM2E. Itu yang jenis compact. Dia mula dengan CPM tu ombron dia letakkan CPM tu merujuk kepada compact lah kan. Kemudian kita ada jenis modul. Okey, jenis modul dia berbentuk macam ni lah. Dia lebih berbentuk memanjang, lebih besar sikit lah. Dan kita ada yang lebih besar, yang bentuk rack. Ini biasanya untuk industri lah. Jenis rack. Sebab dia punya function pun lebih banyak lah. Dia punya keluaran pun lebih banyak. Input dan output pun lebih banyak. Dan dia punya pengatur cahayaan yang ada dalam ni pun boleh pelbagai. So, ini adalah jenis-jenis PLC. Okey. So, apa kelebihan penggunaan PLC? Okey. Yang pertama, kelebihan dia adalah dia kurangkan ruang kerja. Ini nombor satu yang paling utama lah. Kalau nak dibandingkan dengan tadi kita tengok yang menggunakan relay atau motor control tu, dia lebih besar. Ruang kerja dia kotaknya lebih besar. So, kalau PLC ni lebih kecil dia punya ruang kerja ataupun ruang kita letakkan dia punya part tu. Kemudian dia kurang pendawaian. Itu kelebihan dia kedua, ialah kurang pendawaian. Kemudian dia kurang kos dalam penghasilan mesin. Sebab kita boleh tentukan dia punya output kan. Dan dia boleh kurangkan masa pengurusan. Sebab kita kadang-kadang kita menggunakan konsol, menggunakan komputer, dia lebih baik lah dari segi pengurusan dia tak perlu buka dan tukar macam mana kita bincang yang sebelum tadi yang menggunakan relay tu. Kemudian dia kurangkan kos produk. Ini dia kurangkan kos produk sebab satu PLC tu dia boleh harga dia lebih rendah daripada penggunaan selain daripada PLC yang menggunakan relay. Dia banyak part dia pakai, wire pakai yang smart, maksudnya kos penghasilan dia tu sangat besar lah berbanding dengan PLC. Dia satu seketul je. Okey. Kemudian kelebihan lain dia adalah dia dapat meningkatkan masa kerja mesin. Dia meningkatkan masa kerja dan kita boleh set dia punya masa kerja dia tu. Kemudian dia boleh meningkatkan keboligharapan pada sistem kawalan mesin. Dia punya ni lebih baik lah. Kemudian dia mudahkan proses untuk troubleshoot dan yang menggunakan kita boleh check troubleshoot tu di mana-mana. Kita boleh semak semula macam kalau PLC tu Siemens logo tu kita boleh check balik dia punya diagram tu untuk kita tengok kat mana yang boleh troubleshoot. Kemudian dia boleh memudahkan proses pengurusan. Ini yang penting lah. Maksudnya kita boleh ubah sesuai mengikut keperluan kita. Okey. Seterusnya kegunaan PLC. Kegunaan PLC. Semestinya lah kegunaan PLC di dalam bidang di dalam bidang industri lah. So kalau kita tengok dalam industri banyak lah PLC digunakan macam ni kan. Dia punya buat kawalan dia sangat kecil lah kalau ni kat gambaran yang atas ni. So kita tengok dia punya mesin pun sangat compact dan boleh diubah sesuai. Dia boleh ditentu output dia. Okey. Kemudian selain daripada tu ni contoh penggunaan CQM1H pada mesin
macam mana dia letakkan, dia disambungkan pada personal komputer dan dia boleh dikawal. Dia boleh dikawal. So di luar bidang industri, selain daripada industri, ada juga yang digunakan di luar bidang industri. Contoh macam dekat pole, lampu isyarat, dan juga ada sekarang ni dibuat dalam kegunaan domestik, iaitu dalam kegunaan perumahan dan sebagainya. Ni ada kita buat untuk KISAS. Kita ada buat automation building. Kita menggunakan PLC, automation apa nama dia, project automation building kita, smart automation building. Okey, nama dia smart automation building. Kita menggunakan PLC lah untuk mengawal apa nama lampu, aircon, kipas dan sebagainya. Dan input dia, kawalan tu menggunakan sensor dan sebagainya. Okey. Apa nama, selain pada tu, ni ada yang lain-lain lah berkaitan dengan penggunaan lain. So saya rasa untuk pengenalan setakat itu saja. Saya harap pengenalan kepada PLC ini boleh membantu pelajar untuk lebih memahami lah. Dan semoga kita semua dapat mempelajari, mengambil manfaat. Dan kita, insyaAllah kita jumpa pada video seterusnya, iaitu lepas pengenalan ni kita akan tengok pada PLC itu sendiri lah. Nanti saya akan upload ataupun buat video yang seterusnya berkaitan dengan PLC. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.